Kita ni terus saja untuk wawancara kita pada hari ini, pada pagi ini. Tajuk yang kita dibincangkan mengenai dengan UBD Spectrum 2026. Dan seperti yang Mahira katakan, dua narasumber kita yang bersama. Okey, kita perkenalkan narasumber kita iaitu Yang Mulia Muhammad Nur Sazwi bin Syahrudin dan juga Alicia Zarina binti Abdullah Muhammad Daud. Jadi dua narasumber kita sudah pun bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi banyak yang kami bincangkan mengenai dengan UBD Spectrum 2026 ini. Yeah. Tapi apakah sebenarnya ini yang akan kita ingin ketahui ya. Betul, dan dijelas lagi bersama dua narasumber kita pada hari ini. Iya, jadi kita akan bersama dengan Muhammad Nur Sazwi bin Syahrudin, merupakan penolong ketua produksi. Mungkin daripada Sazwi sendiri dapat menceritakanlah ya idea di sebalik penghasilan filem pendek yang dirakam ini menggunakan 3 jenis telefon berbeza, betul? Ya, betul. Mungkin dapat bercerita sedikit, silakan. Jadi projek saya untuk Spectrum RKV ini tahun ini saya membuat filem yang genre eksperimental dan dengan genre ini saya memberitahu tentang filem nostalgia dan memori zaman ke zaman dari Brunei lah. Jadi uniknya kepada filem ini saya menggunakan 3 jenis telefon yang lain generasi. So jadi salah satu telefon yang saya menggunakan ini semua merakam dengan telefon untuk filem pendek ini. Ya. Okey. Di sini kenapa sebenarnya memilih untuk menggunakan 3 jenis telefon yang berbeza sebagai medium rakaman filem pendek ini? Mesej ini sebenarnya saya mau untuk melihatkan filem di sini tidak semestinya tidak memakai kamera lah, kamera yang berharga mahal. Jadi saya mau melihatkan kepada publik iaitu boleh membuat filem dengan menggunakan telefon. So jadi tidak kira ia telefon murah ataupun yang mahal. Jadi saya mau itulah saya pamerkan kepada publik. Ya. Okey. Ya, alhamdulillah. Jadi itu ya antara perkongsian dapat kita bawakan menerusi perkongsian kita, menerusi tajuk kita pada pagi ini UBD Spectrum 2026 iaitu Arkivia ya. Jadi kita akan bersama dengan Sazwi selepas ini lagi. Kita beralih pula bersama dengan Alicia Zarina binti Abdullah Muhammad Daud, merupakan komiti Arkivia. Jadi mungkin boleh menceritakan sedikit ya inspirasi utama di sebalik karya mix media ini, mungkin dapat kongsikan, silakan. Karya mix media saya bertajuk Persona. So inspirasi daripada yang saya dapatkan adalah daripada buku-buku puisi yang saya suka baca. So sedikit background, saya suka membaca buku-buku puisi terutamanya dalam bahasa Melayu. Tani tahu bahawa puisi selalunya menyampaikan emosi dari segi tulisan. Sedangkan di sini saya ingin menyampaikan bahawa message yang ingin disampaikan boleh juga disampaikan melalui art yang bertekstur, which is mixed media yang saya tonjolkanlah. So saya punya projek itu adalah gabungan pelbagai jenis bunga, tekstur dan warna yang mencerminkan personaliti diri dan identiti untuk identiti unik untuk karya tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini karya menyentuh tentang persepsi dan juga tafsiran berbeza daripada audiens. Mengapa tema ini penting bagi Alicia sendiri? Seperti yang kita tahu, setiap individu itu mempunyai latar belakang yang berbeza. Tidak kira itu dari segi pendidikan atau keluarga ataupun perjalanan hidup. So dengan latar belakang yang berbeza ni, ia memberi
idea ataupun cara Tani mentafsir sesuatu seni itu dengan berbeza-beza lah macam tu. So saya ingin sampaikan bahawa seni ini yang saya buat ini boleh audience boleh memberi diorang punya idea tu dengan mentafsir dengan macam-macam lah, hingga stick kepada norma yang Tani mesti benda tu mesti seragam macam tu. Benda semestinya apa yang saya cuba sampaikan itu saja maksudnya macam tu. Ya. Okey, memang yang kita buatkan menerusi UBD Spectrum 2026 ni ada 2 versi lain ya pagi ni. Satu filem, satu adakah karya tu difilmkan? Sebenarnya dalam exhibition itu jumlah orang yang membuat projek itu adalah 73 orang. 73. Jadi dalam ini bukan saja karya mix media, filem, tapi ia ada juga lukisan, juga banyak. Jadi antara Alicia dengan Sazwi memang berlainan ya? Berlainan konsep. Berlainan konsep. Kalau Alicia konsepnya? Kalau saya dikategorikan dalam section 2, which is echoes within, lebih kepada ekspresi diri. Okey, kalau Sazwi sendiri? Kalau saya lebih kepada section 3, iaitu Visions of Tomorrow, iaitu mempamerkan karya seni yang boleh untuk develop untuk masa depan lah. Okey. Jadi kita ni berbalik. Tadi ada 3 jenis telefon yang berbeza digunakan untuk filman ya. Jadi apakah antara mesej utama yang ingin disampaikan tentang hubungan antara teknologi lama dan juga baharu melalui karya ini? Jadi perbezaan yang mesej ini saya melihatkan kepada teknologi pada zaman dulu dan sekarang. Dia hanya perbezaannya hanya kualiti dan audionya, tetapi secara untuk membuat filem ia boleh menjadi satu benefit untuk menjadikan filem seperti menggunakan telefon lama. Walaupun dia kualitinya tidak high quality macam sekarang, tapi kalau mengikut kreativiti masing-masing boleh menjadikan satu estetik. Ya, betul. Satu estetik untuk melihatkan karya seni yang lebih sinematografi yang lebih unik kepada filem masing-masing lah. Betul. Jadi seperti yang telah pun dinyatakan tadi, ini menggunakan 3 jenis telefon yang berbeza. Dan alhamdulillah Syazwi sendiri sebenarnya membawa telefon tersebut. Jadi mungkin dapat bercerita sedikit berkenaan dengan penggunaan telefon tersebut untuk membuat filem pendek tersebut. Mungkin dapat bercerita, berkongsi sedikit. Ya, boleh. So, jadi dalam filem ini saya menggunakan 3 filem, iaitu berbahagi dengan 3 bahagian. Jadi dalam salah satu bahagian itu menggunakan 3 jenis telefon yang bermula dari zaman dahulu sampai sekarang. Jadi sebenarnya saya bawa telefon. Telefonnya yang salah satu telefon yang saya rekam untuk filem ini. Jadi filem ini yang bahagian pertama. Saya menggunakan telefon ini. Jadi walaupun ia tidak telefon ini bukan tahun 2000, tapi dia punya front kamera yang ini saya menggunakan hampir semirip lah, hampir sama dengan kualiti telefon dulu. So ini menjadi satu estetik untuk bahagian filem pertama saya lah. Dan seterusnya bahagian 2 akan menjadi terus ke masa depan yang telefon 2010 dan yang bahagian ketiga saya menggunakan telefon masa kini lah. Okey. Kalau ni tahun bila ni? Yang ini sebenarnya telefon ini dibuat pada tahun 2015, tetapi oleh kerana dia punya kualiti kameranya hampir sama dengan tahun 2000, seperti kalau bagi misalnya contoh telefon Nokia dulu, zaman dulu. Okey. Jadi 3 menggunakan 3 telefon jenis yang berlainan, tapi lain cerita. Ya.
Lain Jadi penceritaan. faham. Alhamdulillah. Jadi kita ada sebetulnya sisipan gambar yang ingin kita kongsikan. Jadi mungkin antara Syazwi ataupun Alisha ya dapat berkongsi dan juga bercerita sedikitlah berkenaan dengan gambar yang akan kita kongsikan pada hari sebentar lagi nanti ya. Jadi mungkin kita dapat paparkan pada ketika ini gambar yang akan kita bawakan. Jadi mungkin dapat bercerita daripada Alisha sendiri. So this one karya benang. Karya benang ini terinspirasi dari menggunakan scrap tenunan yang diolah menjadi aksesoris seperti backpack yang terlihat di sinilah. Itu idea di sebalik artis tersebut. Ia cuba menggabungkan idea tenunan dengan aksesoris satu. Ya, jadi kita dapat melihat secara lebih dekat lagi ya karya benang. Ini hasil daripada mahasiswa dan juga mahasiswi UBD sendiri ya. Dalam UBD Spectrum 2026 Arkivia membawakan kita ni satu pameran juga ya, dan juga hasil-hasil produk yang sebenarnya memang banyak ya kalau kita melihat gambar-gambar yang dikongsikan di sini. Kalau kita ni melihat ya gambar-gambar yang ada lagi yang ingin kita kongsikan. Jadi seperti yang dikatakan sebanyak 73. Jadi 73 ni memang mempunyai lain-lain jenis seni lah. Kalau yang Ani boleh dikongsikan? Kalau yang ni lebih kepada section 1 which is origin and identity, iaitu lebih dekat kepada Brunei lah macam tu. So yang pertama itu ia adalah fotografi, seni fotografi, tapi dalam masa yang sama memaparkan seni tarian di dalam fotografi tersebut. Dan kalau audiens ingin hadiri Spectrum, sebenarnya anda boleh lihat di pertengahan fotografi tersebut adalah bunga yang melambangkan Brunei lah. Alhamdulillah. Satu keunikan. Jadi pakaian itu diorang membuat sendiri? Kalau pakaian ini yang diciptakan adalah desain yang terinspirasi daripada Zapin. Ada 3 desain, yang pertama, kedua dan ketiga, and then diproduce menjadi baju. Dan ini ada ayat kalau kita ni lihat. Jadi ini adalah salah satu di antara pameran UBD Spectrum yang ada ketika ini. Jadi sebenarnya kalau kata Nikan lihat memang banyak tapi ianya dibukakan sehingga Spectrum ini boleh didatangi dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang setiap hari sehingga 17 Mei 2026. Di Chancellor Hall. Jadi mungkin boleh berceritalah sambil tadi melihat gambar dan bercerita dulu. Kalau Alicia sendiri menyebut mengenai dengan pengaruh buku-buku puisi dalam karya, bagaimana elemen puisi diterjemahkan ke dalam visual seni Alicia sendiri. So puisi menggunakan bahasa metafora lah. Sedangkan saya menggunakan bunga dan tekstur untuk menyampaikan emosi tersebut. Sifat puisi yang terbuka kepada pelbagai maksud diterjemahkan melalui penggunaan warna dan susunan bahan yang rigid. So elemen visual disusun untuk membangkitkan rasa dan suasana tertentu, sama seperti puisi yang menyentuh jiwa pembaca. Sedangkan saya punya projek ini menyentuh jiwa audiens. Jadi sebenarnya banyak kalau kita melihat gambar-gambar yang telah pun dikongsikan ini, tapi hari ini saja dua bersila tu yang dikongsikan. Tapi di sini mengapa memilih bahan bertekstur mixed media untuk menyampaikan emosi yang kompleks ni? So tekstur seperti dawai dan kelopak bunga buatan tangan yang saya buat untuk projek memberikan dimensi fizikal yang mewakili kerumitan perasaan manusia. Lepas tu bahan yang berbeza, which is mixed media tu, melambangkan kontradiksi emosi. Contohnya warna cerah untuk kegembiraan dan tekstur kasar untuk ketegangan. So media campuran membolehkan
lebih banyak lapisan dihasilkan, mencerminkan lapisan minda dan personality yang mendalam. Ya, Alhamdulillah. Jadi seperti yang kita dapat saksikan melalui paparan di Skrin TV pada ketika ini adalah antara contoh apa yang tadi pameran yang pada ketika ini berlangsung ya di Dewan Chancellor University Brunei Darussalam. Ya. Kalau Alicia sendiri, apa gambar yang dikongsikan di sini di dalam pameran ini? Apa tu? Ada gambar yang ada yang bunga. Ha? Yang ini. Aha. So this one adalah diorama. Diorama apa tu? Ia punya minyak wangi tu terinspirasi dengan diorama tersebut lah. Tidak, maksudnya kalau Alicia sendiri, apa antara pameran gambar yang dipamerkan di sana? Ada dalam gambar ini? Ada. Yang mana tu? Yang ada bunga ros tengah-tengahnya. Ada bunga ros. Bunga ros. Okey, kita cuba cari. Okey, nanti kita cari. Ya, betul. Dan kita mungkin dapat beralih. Persona. Persona. Okey. Yang ini. Jadi mungkin dapat bercerita sedikit. Inilah persona. Persona itu mixed media campuran fuzzy wire ataupun bunga dawai. Setiap bunga itu ada maksud tersiratnya tersendirilah. Begitu juga dengan warna. Seperti yang kita lihat, ada 3 jenis bunga di sini. Ada rose, lily dan tiger lily. Kalau rose itu lebih melambangkan hati atau identiti seseorang. Lepas itu yang berwarna pink di hujung itu adalah lily, melambangkan the fun side lah. Of a person yang macam happy, gembira macam tu. Sedangkan bunga yang macam ada tiger lily yang mengelilingi rose tersebut adalah melambangkan defense, self defense. So kalau saya message yang saya cuba sampaikan adalah apa tu despite of different personality itu only you know who you are, macam tu. Cuma Tani sendiri yang tahu diri Tani sendiri. Tapi seperti yang saya sampaikan, saya punya fokus adalah untuk mengetahui perspektif penonton terhadap art tersebut. So sepanjang beberapa minggu kami punya show atau Archivia Spectrum, saya mendapati beberapa feedback yang saya tidak sangkalah dia punya macam apa yang diorang faham dari art tersebut. Jadi kalau kita dapat tahu sedikit lah ya, berapa lama sebetulnya untuk menghasilkan hasil karya kreatif yang telah pun dihasilkan tersebut? Kalau untuk persona, membuat setiap kelopak bunga tersebut mengambil masa dalam 5 bulan. Kerana antara cabarannya adalah untuk mendapatkan bentuk yang sama untuk setiap kali bunga. And then setiap bunga itu pun melambangkan beberapa perasaan saya sendiri. So ketika membuat, saya mesti ada perasaan tersebut. Alhamdulillah ya. Jadi itu antara yang dapat dikongsikan melalui hasil karya yang telah pun dihasilkan oleh Alicia. Dan kita beralih pula kepada bersama dengan Muhammad Nur Shazwi. Tadi ada bercerita sedikitlah berkenaan dengan pembuatan filem pendek ini dengan menggunakan 3 jenis telefon yang berbeza. Salah satu daripadanya yang telah pun didatangkan ke studio seperti tadi yang telah kita saksikan. Jadi apa yang kita ni dari segi visual dan juga kualiti rakaman, apakah perbezaan visual ataupun suasana yang paling menarik bagi Shazwi sendiri dari segi pemerhatian lah antara rakaman-rakaman dengan menggunakan telefon-telefon ini? Mungkin dapat dikongsikan lagi. Jadi filem ini ia menggunakan saya lupa beritahu nama filem ini. Nama filem ini adalah Dalam Genggaman. Itu dalam bahasa Inggeris dalam In the Palm. Jadi dalam filem ini dia punya unik kepada masing-masing telefon ini. Ia ada satu telefon yang ada dia punya disadvantage kepada setiap telefon seperti yang telefon saya membawakan pada hari ini. Oleh kerana dia punya teknologi, kualiti kameranya tidak seberapa stable, tidak berapa high quality. So jadi untuk bagaimana menunjukkan filem dia punya kamera shot itu, saya sengaja dengan menggunakan filem dengan filem static shot. So dalam bahagian ini yang menggunakan telefon lama, saya tidak menggunakan
banyak pergerakan dalam kamera ini karena dia punya kualiti kameranya tidak berapa ya agak kabur. So jadi saya biarkan berdiri mencari scenery yang environment yang lawa seperti pantai, seperti hutan. Jadi ya yang ini saya dalam video ini saya melihatkan static shot saja kepada untuk environment, nature, masa alam. Dan oleh kerana kamera ini saya menggunakan static shot saja, tidak ada pergerakan di sini. Ya. Jadi ini kira tahun bila ni? Macam penggambaran tahun bila ni? Penggambaran dalam awal tahun 2000. Kira sebab menggunakan 3 jenis jenis telefon kan. Jadi kira-kira di zaman-zaman tahun 2000 lah. Okey, so itu dah kualiti visualnya macam mana? Okey. Dan jadi juga filem ini lokasinya saya melihatkan dalam di sini saya rekod filem ini semua 4 daerah dari Temburong, Bukit Muara, Tutong, Belait, melihatkan suasana Brunei Darussalam, apa kabar dia masa dulu, zaman dulu dan zaman kini. Dan yang ini bahagian kedua saya menggunakan telefon 2010. Jadi nampak perbezaan kualitinya meningkat, macam makin high quality lah di sini. So di sini saya ada merekodkan dalam scene ini ada orang pergerakan sudah ada kalau melihatkan comparison yang filem yang sebelumnya, ini ada orang sudah pergerakan, ada static shot, dan saya tidak menggunakan segala music di sini kerana saya mau ambil audio ambience juga di sini. Dan selebihnya saya menyimpan puisi juga, untuk tentang zaman masa di Brunei Darussalam lah. Jadi ini sudah tadi menggunakan. Kalau kita lihat balik kita melihat sebenarnya ada 3 jenis tadi telefon yang digunakan mengikut tahun-tahunnya. Dan alhamdulillah seperti tadi pastinya ada cabaran yang kalau mengambil filem berkenaan, apa antara cabarannya? So jadi cabaran utama saya bukan kepada post production editing, tapi lebih dari permulaan konsep menggunakan genre eksperimental dan mencari telefon lama itu yang salah satu cabaran lah karena jadi telefon lama dia punya sangat sukar mencari yang telefon lama yang masih dapat pakai kerana baterinya sudah apa yang dicari cabarannya. Betul. Jadi untuk akhirnya barangkali kita sudah pun berada di penghujung segmen wawancara kita pada kali ini. Jadi kita berikan peluang kepada Alicia, harapan terhadap audiens apabila mereka melihat karya ini. Adakah mungkin daripada Alicia sendiri, mahu mereka memahami mungkin mesej tertentu ataupun mereka boleh bebas mentafsir sendiri? Saya mahukan audiens mempunyai kebebasan untuk mentafsir seni saya mengikut perspektif masing-masing. Saya juga berharap mereka dapat membuat refleksi peribadi dan membuat koneksilah dengan seni tersebut. Saya juga mahu mereka mewujudkan hubungan emosi yang unik lah di antara pengunjung dan seni-seni yang ada di sana. Alhamdulillah. Dan daripada Muhammad Syazwi sendiri, secara ringkasnya kesimpulan, harapan. Harapan saya mahu memberi inspirasi kepada orang-orang yang minat karya seni, dan saya mau inspirasi kepada orang-orang yang untuk membuat filem. Tidak kira mereka belum lagi buat filem ataupun ingin mau membuat filem. Jadi saya harap dengan pameran ini, pameran filem saya, untuk menginspirasi
orang-orang lah. Ya. Ya. Jadi ianya dibukakan sehingga 17 Mei ini 17 Mei. terbuka kepada siapa saja? Orang ramai lah tu. Orang ah. ramai. Orang ramai. Daripada Betul. jam berapa ke jam berapa ni? Dibukakan setiap hari Aha. daripada pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang kecuali hari Jumaat, which is dari 9 pagi hingga 11 dan pada 11 petang 2 hingga 4. So pengunjung boleh datang kepada Spectrum Archivia yang berlangsung di Chancellor Hall. Boleh bawa keluarga, Betul. kawan ataupun convince cikgu-cikgu untuk bawa anak sekolah untuk melawat je pun boleh sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, Yang Mulia Muhammad Nor Sazwi bin Shahruddin dan juga Dayang Alicia Zarina binti Abdullah Muhammad Daud dengan pencerahan yang dibawakan bagi UBD Spectrum 2026. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan. Tahniah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.